Dah, Ustaz nak lancar-lancar. Kita dapat sebentar. Dapat sebentar. Okey. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, ahli jatan kuasa masjid Tabung Haji Kelana Jaya, dan seterusnya para pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar? Alah selalunya. Tak apalah sebab hujan tak apa. Alhamdulillah. Pertama sekali tuan-tuan, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan, masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan kewajipan kita di hadapan Allah. Kemudian Allah berikan pula peluang kepada kita, Allah berikan masa, Allah berikan upaya dan tenaga kepada kita untuk kita mencari ilmu, untuk kita sama-sama memperbaiki kehidupan kita tuan-tuan dalam majlis-majlis ilmu, bual bicara, bual santai kita pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur, terutamanya Masjid Tabung Haji Kelana Jaya, dan tahniah dan syahbas kepada tuan-tuan kerana dapat sama-sama memenuhkan dan memenuhi masa tuan-tuan untuk kita bersama dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Dan di hadapan kami dan di hadapan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ia adalah kita malam ini adalah satu bentuk forum masjid, bukan forum perdana. Forum masjid pasal Masjid Anjur. Kalau forum perdana TB Anjur, kalau forum istana Anjur. Ada, tapi kita masjid, forum masjid, ada kita sebutkan sebagai bual bicara ilmu, yang pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah bersempena dengan malam penghajatan hijrah dengan tajuk kita, Ya Rabb, pimpinlah kami, pimpinlah daku ke jalan yang suci. Yang pada malam ni tuan-tuan dibawa secara live. Live itu untuk kami. Tuan-tuan live juga tapi belakang kami. Jadi nampak kami je lah dalam Facebook audio kuliah. Tapi tak apa tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita live Facebook tapi pahala di sisi Allah cukup besar tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan pada malam ni tuan-tuan, tajuk kita telah pun saya berikan kepada tuan-tuan, boleh tengok di hadapan. Yang mana pada malam ini kita bawakan dua orang ahli panel yang kalau kita nak perkenalkan tuan-tuan pun dah kenal. Yang saya kenalkan secara lebih ringkas tuan-tuan. Yang berada di sebelah kiri saya, yang pertama berwaju warna kuning, yang akan berikan pencerahan, yang akan memberikan ilmu kepada kita, iaitu Al-Fadhil Al-Kabir Al-Syekh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Yang sentiasa memenuhi televisyen, yang memenuhi suara-suaranya dengan alunan Al-Quran tuan-tuan. Inilah kehebatan di antara seorang pendakwah muda, Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, di sebelah kiri saya yang kedua, yang akan bersama dengan kita pada malam ini tuan-tuan dalam kita berbicara ilmu, iaitulah Abang Samsul Raw-Raw. Al-Fadhil juga tu akan datang insya-Allah. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Yang merupakan juga seorang selebriti, yang merupakan seorang artis yang alhamdulillah kita dapat lihat hari ini tuan-tuan sentiasa memenuhkan masa mereka, masa beliau dalam bidang-bidang dakwah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanpa kita buang masa banyak bercakap, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Kita tujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman dengan soalannya. Al-Fadhil Ustaz, hari ini tuan-tuan kita membicarakan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, apakah kaitan hijrah Rasul dalam kehidupan kita? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin wa ba'd. Terima kasih kepada ashab al-fadilah, sahabat saya yang merupakan imam yang mulia senantiasa selama-lamanya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Nuri. Dan jangan sekali jumpa sekali lah. Patutnya dia kena jawab soalan juga malam ni. Jadi tuan-tuan, nanti soalan puan-puan bagi dia dah. Tak, nanti ada soalan-soalan bagi untuk imam jawab, bagi Imam Muda Nuri jawab. Imam Muda Nuri sahabat saya yang terkenal dengan suaranya yang merdu, subhanallah. Beliau juga merupakan qari. Ni tak lama lagi nak masuk dah ni musabaqah tilawah Quran, tak lama lagi nak mula dah. Jadi saya ucap mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz berjaya tahun ini. Tadi pun saya sempat dengar sekejap Al-Fadhil Ustaz Nuri tadi zikir munajat, subhanallah, merdu, suara sedap. Alhamdulillah, orang pun handsome. Single lagi tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angguk tu mana single lagi lah. Alhamdulillah. Yang saya muliakan jemaah imam, para imam masjid Kelana Jaya ni, Tabung Haji, sahabat saya Ustaz Firdaus, dan seluruh kaki tangan masjid, tuan imamnya, tuan bilalnya, tuan siaknya, tuan nujanya, para pegawai masjid. Saya muliakan juga pengurusi dan seluruh jawatankuasa masjid Tabung Haji Kelana Jaya ini. Yang saya muliakan para asatiza, ustazah, tuan-tuan guru yang berada di hadapan saya. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang berada di hadapan saya ini. Yang saya kasihi anak-anak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya saya ucap syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pun merasa syukur sangat pada malam ini kerana Allah Subhanahu wa taala pilih lagi kita untuk malam ini berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita kita merancang, ataupun ada yang kita rancang tapi tidak sampai, kan? Tapi alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita berada dan juga sebagai tetamu Allah hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang kita kena rasa, satu nikmat yang kita kena rasa cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana duduknya kita pada malam ini, nama kita disebut-sebut oleh para malaikat, nama bagian di Masjid Kelana Jaya, Masjid Al-Hidayah, nama apa? Semua ada nama. Yusuf ada, Ismail ada, Yaqub, contohlah, kan? Di Masjid KLCC siapa dia ada? Nama bagian. Masjid Kampung Baru nama bagian. Malaikat menyebut nama kita yang berada dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka syukurlah kita berada dalam majlis ilmu yang menyebut Allah ini, yang ingat kepada Allah ini, kan? Hillatul dzikr, halaqah ataupun kumpulan ataupun suasana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak baca satu ayat tentang hijrah ni. Banyak ayat dalam macam-macam surah, ada Al-Baqarah, ada At-Taubah, ada Al-Anfal, ada Al-Mudaththir, ada macam banyak surah yang menyebut tentang hijrah ini. Saya nak baca ini dalam surah Al-Baqarah ayat 218, yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ada yang hafal dan selalu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah
Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, yakni agama Islam, mereka siapa dia? Mereka itulah ulaika yarjuna rahmatallah. Siapa dia? Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah saya kasihi sekalian, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan dalam kehendak dia apa dia? Mereka ini ialah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, habis tu Ustaz, kan Nabi sebut tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, Ustaz. Macam mana nak hijrah, Ustaz? Dia kata. Ya. Memang Nabi bersabda tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Namun yang ada apa dia? Iaitulah jihad dan juga niat. Memang hijrah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dari seginya ada dua, maknawi dan juga hakiki. Hijrah yang tidak ada Nabi kata itu apa dia? Hijrah yang daripada kota Mekah ke kota Madinah tak ada dah. Kan? Hijrah yang hakiki yang Nabi hijrah dulu daripada Makkah Al-Mukarramah ila Madinatul Munawwarah, dah tak ada, itu hijrah hakiki. Namun yang ada iaitulah hijrah maknawi. Hijrah maknawi inilah yang jihad dan juga niat tu. Sebab itu soalan yang ditanyakan Al-Fadhil Ustaz Nuri tadi sangat berkait rapat dengan topik kita pada malam ini, hijrah dengan kehidupan masa kini. Tuan-tuan, ibu ayah saya kasih sekalian, sedar ataupun tidak tuan-tuan, setiap saat kita berhijrah, setiap waktu kita melakukan hijrah, daripada rumah kita kecil jadi rumah besar, kan? Daripada kereta kita kecil tukar kereta besar, daripada kereta satu tukar kereta banyak, tambah tak muat parking, gaduh pula dengan jiran sebelah, hang parking ni bonet lebih, pagar ni lebih dari rumah saya ni, lebih, yang marah, bergaduh, tak bertegur siapa 3 tahun. Tahun raya yang keempat baru bertegur siapa balik. Allah, tu pun sebab anak saya berkawan dengan anak kita nak kahwin. Hijrah tuan-tuan daripada hidup seorang, Allah Subhanahu wa taala kurniakan pasangan. Dungdang. 5 orang dah anak. Awak berapa? Saya 5. Awak? Saya 7. Lajunya awak. Saya 10. Lagi laju, masya-Allah. Sedar ataupun tidak tuan-tuan, sebenarnya setiap saat, setiap waktu kita berhijrah, kita berubah, kita berpindah, kan? Dari ataupun kepada, dari seorang pada dua, kan? Berpindah tuan-tuan. Namun kita nak muhasabah diri kita, kan? Kita nak tanya diri kita, kita nak koreksi diri kita, bagaimana suatu masa nanti, mahu ataupun tidak, nak ataupun tidak, kita akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kesinambungan hijrah yang berlaku oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hari ini? Pasti dan pasti tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ibu ayah yang saya hormati sekalian, begitu banyak sekali pengajaran, begitu banyak sekali pengajaran yang boleh kita ambil daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diugut untuk dibunuh, dihina, dicaci, diseksa, dibuat bermacam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti daripada dakwah dia. Sehingga kan berlaku suatu meeting, suatu perhimpunan di antara pembesar Quraisy atau pembesar Mekah. Mana ni kita nak buat ni supaya Muhammad stop ni? Macam mana kita nak buat supaya Muhammad ni
berhenti daripada sampaikan dakwah dia ni. Maka datanglah satu makhluk yang menyerupai manusia, iaitulah syaitan berupa manusia, memberikan satu cadangan yang mana memberi satu tamparan pada ketika itu, bunuh saja Muhammad tu, kill him. Bunuh. Cakap orang putih syaitan ni. Ni syaitan bangi kot. Contoh tuan-tuan sajalah, saya translate kat orang putih sikit. Dia kata bunuh je Muhammad tu, tak ada cara dah. Kan? Bunuh je. Tapi masyarakat Arab ni tuan-tuan dan puan-puan, bila satu kabilah ni dia bunuh kabilah ni, kabilah yang dibunuh itu dia akan menyimpan dendam buat selama-lamanya. Jadi telah menjadi satu adab bagi orang Arab ni, dia tak berani. Sebab dia kata kalau bunuh siap keturunan kita. Habis. Muhammad ni bukan keturunan calang-calang ni. Ni keturunan hebat ni. Kan? Semua tak berani tuan-tuan. Oh, maka datanglah cadangan. Kumpullah orang hebat-hebat ni. Kabilah kamu siapa hak paling sadar sekali? Hak ni seorang. Kabilah kamu siapa paling angkat berat dia hebat sekali? Seorang. Semua dia kumpul orang yang bisa-bisa, orang yang kuat-kuat, orang yang sadar-sadar belaka, mewakili kabilah-kabilah. Supaya apa? Supaya nanti bila Muhammad mati, kan? Bila Muhammad dibunuh, jadi keturunan Muhammad ni tak tahu nak balas dendam kat mana. Banyak sangat ataupun hebat sangat ni tak jadi balas dendam. Masya-Allah. Maka pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil, iaitulah bulatnya tekad, bulatnya penyerahan, bulatnya akidah dan juga tauhid dan juga penyerahan seorang lelaki kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada ragu, tanpa ada soal untuk berubah, untuk Nabi berhijrah, iaitulah Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Seorang anak muda yang sangat hebat, seorang anak muda yang sangat hebat penyerahannya kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada Muhammad. Bila Nabi SAW mengarahkan beliau untuk mengambil tempat tidur Nabi, dia tak bercakap banyak, terus menurut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Ini satu perkara yang boleh kita ambil untuk dalam kehidupan kita. Apabila kita ingin melakukan perubahan atau penghijrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena bulatkan azam kita, tekad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi takut nanti kan aku kan, nanti kan. Banyak cabang tuan-tuan, banyak cabang yang mengganggu kita. Maka kita kena ambil semangat Sayyiduna Ali karramallahu wajah, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu akbar tuan-tuan. Nah, itu baru Sayyidina Ali. Banyak lagi orang-orang yang terlibat dalam penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil untuk kehidupan kita ini, iaitulah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengorbanan. Allahu akbar. Tuan-tuan, pengorbanan tuan-tuan. Seorang lelaki yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang mana merupakan antara sahabat yang awal peluk Islam. Ketika dia berada di Makkah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, curi-curi pergi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sehinggalah Nabi disiksa dan sebagainya, diugu tambu dan sebagainya, nak dibunuh. Nabi berhijrah, tinggal dia belum berhijrah. Maka ingatan dia, rindu dia, teringat dia kepada Rasulullah SAW yang berada di Madinatul Munawwarah, membuak-buak sehingga kan pada suatu ketika dia tak mampu lagi nak tahan rindu dia kepada Nabi SAW. Seorang lelaki yang sangat kaya, seorang lelaki yang memiliki harta yang melimpah ruah, seorang lelaki yang begitu hebat dari segi infak dia, dari segi pemurah dia, harta dia, subhanallah. Maka pada suatu malam, pada suatu masa, lelaki ini pun keluar daripada rumah nak pergi ke Madinatul Munawwarah untuk bertemu dengan Nabi. Ditahan lelaki ini di pertengahan jalan, dikepung. Siapa nama dia tuan-tuan? Nama dia Suhaib Ar-Rumi. Kenal tak? Kenal? Orang mana? USJ 2? Bukan tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi bukan USJ 2 ni, orang Arab lah. Sahabat Nabi antara yang peluk Islam awal.
Maka Suhaib Ar-Rumi ni dia dah terkenal dengan seorang yang sangat kaya. Bila dia nak keluar tuan-tuan daripada Mekah, dia dikepung oleh musyrikun, oleh orang-orang musyrik Mekah. Ya Suhaib, tanya, nak pergi mana ni Suhaib? Maka jawab Suhaib, aku nak pergi kepada Muhammad. Aku nak bertemu dengan Rasulullah, aku nak bertemu dengan Muhammad, izinkan aku. Tolonglah lepaskan aku. Oh, Suhaib, kamu nak pergi bertemu dengan Muhammad. Oh, sekarang kamu kaya, ha? Sekarang kamu kaya. Kamu nak tinggalkan kota Mekah, ha? Dia kata. Suhaib ni masa dia awal datang ke Mekah, dia nothing. Dia tak ada apa, tak ada harta, tak ada kekayaan, kebun-kebun tak ada, haiwan ternakan tak ada, unta-unta tak ada, kan? Kambing-kambing peliharaan tak ada. Dia tak ada apa, tapi kehebatan dia, kelebihan dia, dia ni pandai bisnes, menjadikan dia seorang somebody yang begitu kaya, terkenal dengan orang-orang Mekah. Maka bila nak keluar daripada Mekah, orang Mekah tak bagi. Dia kata, oh, dulu mu susah, mu duduk Mekah, mu belajar, kan? Mu susah, mu tidak ada harta, kamu duduk di Mekah, kamu meraih kekayaan. Sekarang bila Muhammad tak ada, kamu nak tinggalkan Mekah dengan harta-hartamu. Oh, pandai kamu ya Suhaib. Maka Suhaib pun bertanya, oh, jika begitu, seandainya aku meninggalkan harta-hartaku kepada kamu, adakah kamu izinkan aku pergi ke Madinah? Kalau begitu tak apa. Memang orang kaki harta je, orang kufar Mekah ni kaki harta, nampak harta je. Kalau kamu tinggalkan harta, okay, you can go. Maka Suhaib pun memberitahu kepada kumpulan yang tahan dia, okey, jika begitu ambillah harta-hartaku. Harta-hartaku yang ku bawa ini ambil. Harta-hartaku yang ni kat sini. Harta-hartaku kamu carilah kat rumahku dekat sini. Yang ni dekat sini. Yang ni dekat sini. Dia beri semua tuan-tuan. Dia beri semua sekali. Serah semua sekali. Kerana apa? Kerana cinta dia kepada Nabi SAW. Kerana cinta dia kepada Allah SWT. Ringkas cerita tuan-tuan. Ringkas cerita. Sampai di Madinatul Munawwarah, Nabi SAW menyambut Suhaib ni dengan suka hati. Ya Suhaib, selamat datang Suhaib. Beruntunglah perniagaan kamu ya Suhaib. Dia businessman, kan? Beruntunglah kamu ya Suhaib. Beruntunglah kamu ya Suhaib. Jawab Suhaib, hanya aku je yang tahu apa nasib aku. Hanya tahu aku sahaja yang tahu apa yang berlaku pada diriku. Nabi kata lagi, beruntunglah perniagaan kamu ya Suhaib. Masya Allah. Suhaib pun pelik juga, kan? Dia rasa macam sedihlah juga, harta-hartanya beri semua, kan? Nabi jawab, beruntung. Beruntung kamu Suhaib. Beruntung kamu Suhaib. Maka jawab Nabi SAW, sebenarnya Suhaib, sebenarnya Jibril telah ceritakan kepada aku. Jibril telah datang menyampaikan kepada aku apa yang berlaku kepada kamu. Dan Allah kata, beruntunglah kamu ya Suhaib. Sebab itu Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, kan? Ada sebahagian ataupun ada setengah-setengah manusia, ada di kalangan manusia hamba-hambaku ini, yang mana dia nak menuju kepadaku, yang mana dia nak menuju kepada jalanku, dia sanggup menjual segala hartanya, sanggup menyerahkan segala hartanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ibu ayah saya kasih sekalian, dalam pada kita nak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada baik kepada lebih baik ini, kita kena ada pengorbanan tuan-tuan. Itu baru Suhaib, belum masuk lagi sahabat-sahabat yang lain ada lagi, kan? Nanti kita tengok Mus'ab pula, kan? Kenal Mus'ab bin Umair, kenal? Orang kok diam. Hei, orang kok diam apa? Mus'ab bin Umair, nanti kita akan cerita selepas ini pada pusingan yang kedua ini. Cuma untuk penutup yang pertama ini tuan-tuan dan puan-puan, kita mudah-mudahan kita dalam kita nak berhijrah ini, kita kena ada kekuatan para sahabat dan juga kekuatan yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wallahu Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah jawapan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi berkenaan dengan kaitan hijrah Rasul dalam kehidupan kita. Sebenarnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang boleh saya simpulkan, bila masuk bulan Muharram, kadang-kadang kita lihat ramai di kalangan para asatizah yang menceritakan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam
daripada Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah. Walaupun kita kata pendapat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada bulan Safar dan sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tetapi kenapa kita menceritakan? Apakah kaitan kita yang saya boleh simpulkan daripada apa yang telah diberikan pencerahan Al-Fadhil Ustaz? Ialah yang pertama, bila masuk bulan Muharram kita cerita tentang hijrah, kita nak bagi tahu pada seluruh masyarakat, terutamanya orang Melayu yang beragama Islam, bahawa bila masuk bulan Muharram itu adalah tahun baru ataupun bulan baru bagi umat Islam. Apa tujuan dia? Supaya kita lebih cakna. Apa makna cakna? Cakna ni maknanya kita ambil tahu, supaya kita peduli bahawa kita orang Islam ni, dia ada tahun dia sendiri yang bermula dengan bulan Muharram dan berakhir dengan bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Oh, baru kita faham. Jadi maknanya bila masuk bulan Muharram, kita cerita hijrah Nabi, pengorbanan Nabi. Tujuannya untuk apa? Berdasarkan kesimpulan yang pertama apa dia? Supaya kita faham bahawa kita umat Islam dah ada kalender kita sendiri, ada tahun kita sendiri, dan jadikan tahun baru dalam Islam yang bermula dengan bulan Muharram sebagai hijrah kita, pengorbanan kita. Kata orang jutawan, kata orang bijak pandai, kalau kamu nak menjadi orang yang hebat, jadi orang kaya, orang yang bagus, perlu ada pengorbanan. Jangan bercakap tentang kejayaan kalau tidak ada pengorbanan, dan jangan bercakap tentang pengorbanan kalau tidak ada usaha. Begitu juga dengan orang yang pergi haji, kalau tak ada pengorbanan kerana Allah, maka akan sayang untuk mengeluarkan duit untuk mengeluarkan perbanjan pergi haji. Betul tak lagi? Senyap aja. Ada orang lagi? Ada. Jadi tuan-tuan kena faham, itu kesimpulan yang pertama. Okey? Jadi kita masuk pula kepada pusingan yang pertama juga. Soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang kedua, Abang Samsul Rawau. Soalannya mudah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, Allah datangkan dengan pelbagai perkara. Allah datangkan dengan pelbagai bentuk. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab hanya mendengar laungan, mendengar ayat-ayat Al-Quran, Allah berikan hidayah. Bukan saya nak kata bahawa Abang Samsul tak ada hidayah, tak. Nak kata bahawa penghijrahan Abang Samsul sebagai memotivasikan diri kita, Allah berikan kasih sayang Allah kepada beliau dengan cara yang kita sendiri nak tahu bagaimana. Ada orang yang Allah tunjukkan dia mungkin dalam keadaan dia bermimpi. Ada orang yang mungkin dia aksiden, Allah beri peluang dia untuk hidup kali yang kedua. Ada orang yang Allah bila beli dia dah sampai masa nak Allah matikan dia, tiba-tiba ada pula dalam keadaan Allah berikan pula peluang kepada dia. Jadi kita nak dengarlah cerita daripada Abang Samsul Rawau dengan masa yang kita berikan lebih kurang 10 minit. Abang Samsul, sebenarnya apa peristiwa yang terdetik di hati Abang Samsul untuk kita ceritakan permulaan untuk Abang Samsul berhijrah? Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Nuri. Seterusnya kepada ahli panel yang pertama, Tuan Guru saya yang mulia Al-Fadhil Sahibul Fadilatul Syekh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman Al-Terengganu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Tuan Nazir Masjid, staf kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu, cikgi-cikgi, guru-guru, giri-giri, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tetamu-tetamu Allah yang saya hormati sekalian. Soalan yang cukup bagi saya biasa saya dengar orang selalu tanya, apakah perubahan, apakah yang berlaku sehingga akan saya berubah, ataupun dalam Ma'al Hijrah atau tahun baru hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan, orang cerita tentang penghijrahan.
Tapi bila cerita tentang perhijrahan, terus terang nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, jahat sangat ke saya ni? Bila orang cerita hijrah ni, apa dulu dia bukan orang Islam ke? Kan? Ataupun ada apakah dulu dia ni pencuri ke apakah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni manusia. Allah SWT menutup kaiban saya, nampak saya baik. Allah SWT tutup kaiban tuan-tuan dan puan-puan, nampak tuan-tuan baik. Kalau Allah buka keaiban kita tuan-tuan dan puan-puan, nescaya kita ini tidak akan datang walau imam datang masjid pun. Sebab pertama kita ada malu. Dosa yang kita buat sembunyi-sembunyi, dosa yang kita buat terang-terangan, dosa yang kita buat kepada kedua orang tua kita, dosa dengan pasangan kita, dosa dengan jiran-jiran kita, dosa dengan guru-guru kita, dosa dengan sahabat-sahabat kita, dosa dengan semua orang, dan kita ini adalah orang yang pendosa. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi, mungkin peluang saya, mungkin datuk-datuk, datin-datin kurang melihat ataupun menonton TV. Dan muslimin muslimat, terus terang saya pergi daripada mana-mana, dan saya sendiri pun tuan-tuan dan puan-puan, laki-laki muslimin ni tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakannya semuanya ahli syurga. Sebab apa? Dia korang tengok benda-benda lara. Yang laki-laki ni semua, kalau saya tanya, semua tak tahu ni. Tak tahu apa. Kalau saya tanya Tuan Haji kenal tak suami Amirah Rosli? Kenal? Tak kenal. Kalau tanya muslimat, dia kenal. Kenal tak siapa suami Amirah Rosli? Buat geleng-geleng, tak kenal. Kebanyakannya yang suka menonton TV tuan-tuan dan puan-puan, muslimat ataupun orang perempuan. Peluang saya berada di sini tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi bukan pasal saya ni jutawan, bukan pasal saya ni datuk, bukan saya Datuk Seri, bukan saya ini pengarah syarikat, ataupun saya ni bekas kepada pengarah dalam jabatan kerajaan. Tapi mungkin asbab tuan-tuan dan puan-puan, saya ni dikenali. Mungkin pergi di selatan Thailand, orang Thailand kata, kap naik tadi Samsul kau. Pergi pula sampai dekat Singapura, dia bilang lah ini kenal lah ini orang. Kenal lah ini orang. Kenapa dia tak bilang dia datang? Gerek se. Samsul gau-gau. Dia gau-gau pula sana. Mungkin saya pergi ke Indonesia, sampai di belah Bentan tuan-tuan dan puan-puan, Betawi, Sumatera, Aceh. Mungkin TV-TV di sini yang sampai di sana mungkin kenal. Mungkin peristiwa itu lama tuan-tuan dan puan-puan, 25 tahun hampir saya ini berkecimpung dalam dunia seni. Sekarang ini mungkin anak-anak tak kenal. Kalau kata anak-anak yang lahir tahun 90-an, tahun 2000 tak kenal tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin muslimat tuan-tuan dan puan-puan memang ketara sangat kenal. Sebab kejadian ini selalu berlaku. Baru-baru ini saya berdua dengan Ustaz pergi ke Sungai Petani. Dalam perjalanan balik berhenti untuk solat jamak takdim di Tanjung Malim. Sampai di sana tuan-tuan dan puan-puan, yang laki-laki memang tuan-tuan dan puan, saya memang terus terang, ini semua tengok semua baik ni, semua bangun tengah malam ni solat tahajud belakang ni. Yang perempuan laki-laki berhenti, yang laki-laki ni semua buat tak tahu. Saya turun sama Ustaz. Turun semua buat tak tahu kan. No nak pergi, ingat nak solat. Yang perempuan ni tuan-tuan dan puan turun nak pergi beli air, tarik sana, jalan sini, tengok pokok, tengok kereta. Termasuklah antara 15 orang tengok muka saya Ustaz. Bila tengok muka kita ni orang yang orang kata bukan belajar agama pun, tapi kita suka menyantuni orang. Saya belajar suka menyantuni orang. Kalau orang pandang kita senyum. Kan tanda dia kenal lah kot. Saya pun tunduklah kata, kenal ke? Dia katakan. Kenal sangat ni, dia kata kenal. Saya pun kata, siapa saya? Jangan memang ini Patah Amin kan? Dia kata. Ustaz gelak apa dia cerita betul Ustaz? Patah Amin. Walaupun dia salah tuan-tuan dan puan-puan, yang laki-laki dia tak tahu nak dapat kau gelak. Walaupun dia salah, tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di kategori atau zon orang kenal. Mungkin peluang tuan-tuan dan puan-puan Allah bagi, ada orang Allah bagi kebolehan, kepandaian untuk berdakwah. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan Allah bagi populariti untuk sampaikan dakwah. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan Allah bagi kebolehan untuk berkata-kata sampaikan dakwah. Kata tuan guru saya tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu jadi ustaz baru nak dakwah. Dakwahlah kamu sampai kamu jadi ustaz. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Bersedekahlah kamu sampai kamu kaya. Jangan tunggu alim baru nak beribadah. Beribadahlah sampai kamu jadi alim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Soalan saya yang dibagi pendek saja, apa turning point, tapi 10 minit saya ambil yang tu je. Saya jawab pendek, ringkas ya. Mungkin peluang tuan-tuan dan puan-puan, amal saya kurang, maka saya berada di sini dan berada di Semenanjung Malaysia untuk sampaikan dakwah, untuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, soalan dia, ada orang Allah bagi, Allah ketuk, Allah hentak, Allah korek ataupun Allah cuit dengan kesakitan, bab kata tadi. Ada orang usia dah masuk 60 tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah pijak kaki datang masjid. Allah ketuk sikit bagi stroke belah kanan, dia pergi urut, ustaz. Dia pergi urut elok, elok dia baru main masjid. Tak pernah sujud. Hari tu dia main semayang duduk atas kursi. Tak dapat merasa nikmat sujud. Tapi tak apa juga, Allah ketuk hati dia untuk datang walaupun usia dah tua. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan usia muda Allah tarbiyah, Allah bagi dekat dia peluang untuk datang, dan dia pun datang istiqamah, insya-Allah. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan Allah tarik anaknya, seorang datin yang berada di Pulau Langkawi tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan seorang datuk sahabat saya yang saya kenal di Makkatul Mukarramah. Dia ada seorang anak tuan-tuan dan puan-puan, anaknya seorang pilot, baru 2 bulan dapat MS punya lesen. Balik ke Langkawi, aksiden tuan-tuan dan puan-puan. Aksiden dia jadi tak ketahuan. Sebab apa? Anak laki-laki dia seorang. Dan kemudian dia tak tahu apa nak buat. Dia ambil anak-anak yatim duduk satu rumah dengan dia tuan-tuan dan puan-puan. Di situlah turning point dia. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan Allah bagi kekayaan. Dulu dia miskin, bagi kaya, bagi duit, bagi semua. Lama-lama dia rasa, aku ni tak buat apa, tapi Allah bagi pasal apa? Dan Allah hentak dengan kekayaan, dia sedar. Ada orang Allah hentak dengan kemiskinan, dulu dia kaya, banyak duit, pengarah sana, pengarah sini, solat pun tak pernah buat, apa semua tak ada. Tiba-tiba Allah tarik, dia baru teringat, ya Allah, aku lupa kepadamu ya Allah. Dengan saya pula tuan-tuan dan puan-puan, saya ini anak kampung. Kampung Kubu Gajah Selama Perak, orang kampung yang tak ada apa-apa. Dan kemudian bekerja sebagai anggota polis dengan gaji RM350 sebulan. POLIS, pasal orang lain ia susah. Diraja Malaysia, DIRAJA, Diraja Malaysia. Apa akronimnya tuan-tuan dan puan-puan? DIRAJA, diingat-ingatkan rasuah ada, jangan ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan RM350 saya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, gaji yang aku dapat dengan kerja polis tak cukup. Ya Allah, bagi aku gaji lebih. Aku nak duit banyak, ya Allah. Allah kabulkan permintaan saya. Allah bagi saya jadi seorang selebriti, daripada budak kampung kepada anggota polis, dan tiba-tiba saya jadi seorang artis popular di Malaysia. Saya pernah menghasilkan album, saya pernah berlakon filem, saya pernah buat macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah pergi buat show, pernah dapat RM5,000, RM10,000, RM20,000. Dan tuan-tuan dan puan-puan, lama kelamaan saya merasakan seronok sangat. Pasal apa? Rasa duit banyak. Walaupun duit tuan-tuan dan puan-puan lebih banyak dari saya tahu. Tapi apa yang saya rasa, saya rasa itulah duit yang paling banyak saya ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, lama kelamaan saya rasa kosong. Pasal apa kosong? Pasal kita mula tinggal apa yang wajib. Apa yang wajib? Solat, puasa, zakat. Banyak benda-benda yang wajib saya tak buat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah hentak macam mana? Bukan hentak dengan kesakitan. Allah jemput saya sebagai tetamunya di mana? Di Makkatul Mukarramah untuk buat umrah pada tahun 2001. Di sanalah Allah jemput saya datang, dan saya pun terkejut. Pasal apa? Aku tengah popular, tengah tak solat, aku tak buat apa pun, tiba-tiba Allah jemput. Rupanya Allah nak bagi tahu, Samsul, kamu makin jauh dengan aku. Dan di sanalah saya sedar bahawa saya jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jarang-jarang solat, saya kadang-kadang solat, sampaikan Al-Quran pun saya tak boleh baca. Bila sampai di sana saya tak boleh baca Quran, saya angkat tangan, saya doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kabulkanlah hajatku satu persatu ya Allah. Pertama, aku nak apa? Aku nak kahwin. Kedua, aku nak apa? Aku nak anak. Ketiga, aku nak apa? Aku nak rumah dekat masjid. Yang keempat, aku nak mengaji dan belajar mengaji Al-Quran.
4 doa ini tuan-tuan dan puan-puan Allah kabulkan satu persatu. 2004 saya kahwin, 2005 saya dapat anak, 2006 saya pindah rumah depan Masjid Al-Hasanah, Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Jauh perjalanan kami datang. Jam. Kalau ikut dulu masa popular aku patah balik lah. Sebab dulu masa laku dulu tuan-tuan dan puan-puan kita minta hotel. Kalau tak bagi hotel kita tak pi. Yang ni kita minta hotel, dia kata tak apa, tak ada hotel, masjid tak sediakan hotel. Lepas tu kita pun tanya hotel sendiri, tanya berapa duit hotel, kata RM108 without breakfast. Ada day use tak? Dia kata tak ada day use, kena bayar RM108. Masa popular dulu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pergi duduk hotel RM108. Hotel 5 bintang ke atas. Tapi bila duduk dalam bidang dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti kata ustaz tadi, pengorbanan. Banyak pengorbanan kita buat. Satu, kita buang semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi 4 saya buat ni tuan-tuan dan puan-puan, balik saya dapat satu persatu. Dan sehingga kini, inilah tuan guru saya baca Quran tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun saya baca, saya mengaji tak sedap macam dia. Sebab suara dia macam Ahmad Jais. Suara saya macam orang lain tuan-tuan dan puan, jadi tak sedap. Bolehlah saya belajar sikit-sikit yang mana idgham wajib bergunah, yang mana orang kata panjang 6 dan juga 4 harakat, saya belajar satu persatu. Baik, untuk soalan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, saya dah jawab dah apa yang ditanya oleh ustaz tadi, dan saya nak mengalu-ngalukan kedatangan sahabat saya, seorang penyampai DJ radio KLFM, saudara Mamu Hezri yang untuk kat sana. Ya, terima kasih datang. Baik, dan juga ada rakan-rakan kita dari TV3 juga saya dah nampak tadi. Rakan-rakan saya dari TV3 tadi dia orang masuk dalam tu pun ada datang. Welcome aboard, thank you for coming. Wallahu alam. Daripada kesimpulan cerita Abang Saudara Samsul Rara tuan-tuan, apa yang boleh saya buat satu statement untuk ingatan kita bersama, jangan hukum pendosa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Hidup kita ni ujian daripada Allah. Sebab itu bila mana Allah panjangkan usia kita, Allah nak bagi tahu pada kita bahawa kita ni banyaknya dosa kita dengan Allah. Di mana turning point kita? Di mana permulaan hijrah kita? Orang asal ataupun orang asli pun tuan, dia pun berhijrah juga. Sungguh. Orang asli tuan-tuan, dari dia tidak pandai, dia jadi pandai. Ada satu cerita di kampung saya tuan-tuan, di Bala Bentung di Felda Sertik tu. Ada 2 kampung asli. Satu kampung Pares, satu kampung Haji Kubur. 2 orang nak jadi penghulu ketua kampung Haji, ketua asli ni, nak jadi ketua asli ni kena misai panjang, badan kena besar, bapak besar. Satu cerita tanah pendek cerita, kesimpulan dia mari datang di kampung kami nak minum air. Dia minta menu. Kita tengah makan, sambil makan breakfast sama-sama duduk meja sebelah meja kita, 2 orang datang minta menu. Tengok menu lama, setengah jam tengok menu. Rupa-rupanya tak pandai baca. Tak pandai baca, dia panggil kita, dia tanya kita. Dia kata, "Cik, ni apa ni?" Dia tunjuk dalam menu tu, dia tunjuk. Kita tunjuklah, oh yang ni gambar roti, ada macam-macam lah. Lepas dia kata nak minum air. Kita katalah nak minum air apa? Ni apa? Dia tak pandai nak sebut ni apa. Oh yang ni ada macam tu panas-panas. Dia kata, oh ni Milo panas. Dia kata, oh saya Milo panas berapa ringgit? Saya katalah Milo panas RM1. Ni apa? Ni Milo sejuk, Milo ais RM2. Nak mana? Dia kata nak Milo panas. Milo panas sampai dia order, sampai je Milo panas, terus dia minum. Kita jadi pelik, kita tanya, kenapa minum Milo panas? Dia kata nanti jadi sejuk aku kena bayar RM2. Dia pun berhijrah. Nak kata kesimpulan tuan-tuan rahmati Allah, hidup kita ujian daripada Allah. Bila Allah bagi hidayah, jaga hidayah Allah. Bila Allah sayang pada kita, Allah akan berikan kepada kita mudah untuk kita belajar agama. Jadi bila Allah sayang kita, jagalah hidayah Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, di mana yang diri kita sedar banyaknya dosa dengan Allah, moga-moga penghijrahan kita menjadi manusia yang lebih baik. Baik, kita masuk kepada pusingan yang kedua. Allahu Rabbi. Jangan balik lagi. Sabar dulu. Bukan selalu datang Abang Samsul, bukan Ustaz Samrizi, bukan selalu datang. Baik, soalan yang pertama pada pusingan yang kedua. Baik, apakah sebenarnya kesimbangan persaudaraan Islam ketika hijrah Nabi dalam kehidupan kita? Mungkin Al-Fadhil Ustaz boleh bagi sedikit pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustaz Nuri. Saya kasihi Abang Haji Samsul Rarau.
Saya ada satu dua forum saya. Kalau forum ataupun kuliah maghrib macam ni dengan Abang Haji Samsul, memang saya akan beritahu dekat masjid atau surau tu, maghrib nanti bagi Haji Samsul imam, InsyaAllah tuan-tuan. Ya. Tapi hari ini oleh kerana lambat kan ya. Tapi Tok Syekh kita sedap baca, tak kita tak jadi ke? Tok Syekh ada. Surau. Tahun lepas tuan-tuan, sajalah saya nak hargai sikit penghijrahan ataupun kita kata kasihi hidayah yang Allah SWT bagi tadi. Ada satu program kami di Terengganu tuan-tuan, bulan Ramadan. Jadi daripada airport tuan-tuan nak balik ke hotel kami tu, dalam kereta saya berseluruh dengan Haji Samsul. Saya kata, bang, malam ni kita semayang tarawih 8 rakaat lah. Lepas habis 8 rakaat kita tazkirah lah, cicik lah, sembang santai. Lepas tu dia kata okey Ustaz. Lepas tu saya terkeluar tanya soalan kepada beliau. Saya kata, bang, malam ni 8 rakaat, abang ambil 4, saya ambil 4. Oh, dalam hati saya dia confirm, dia kata tak, jangan Ustaz, saya kan malam ni pecah rahsia. Kan, jangan Ustaz, takkan saya jadi tak. Itu harapan saya, bukan harapan maksudnya tanggapan saya lah. Tapi dia jawab, okey Ustaz, boleh? Sudah, saya kata. Dia kata boleh Ustaz, saya naik dulu 4, lepas tu Ustaz. Saya kata sudah. Habis malam ni Abang Haji Samsudin nak baca surah apa? Kan dia baca kuliah kan, Alam Nashrah. Saya nak baca apa? Kat Qul Allah kan. Rakaat pertama Qul Allah, kedua Qul Allah, contoh. Tapi saya kata tak apalah, tengoklah nanti macam mana. Jadi sembahyang Isyak tuan-tuan, saya jadi imam Isyak. Lepas tu beliau naik jadi imam tarawih 4 yang pertama. Saya tunggu dah. Baca bukan saya jalan tuan-tuan. Saya baca Syekh Mahir. Syekh Mahir, kenal tuan-tuan? Kenal tak Syekh Mahir? Siapa tak kenal Ustaz Mahir Zain? Bukan Mahir Zain, itu insya-Allah bukan yang tu. Ni Mahir Al-Mu'iqli. Siapa dia tu? Imam Masjidil Haram. Ni baca Imam Masjidil Haram. Saya kata amboi Fatihah Imam Masjidil Haram. Siapa tunggu? Kita dengar surah apa? Waladdallin. Amin. Saya kata wadduha kot, tak wadduha Alam Nashrah lah kot. Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Al-Anfal tuan-tuan. Al-Anfal. Sudahlah saya kata mana ni. Tapi saya datang lagi 2 ayat kot. Mesti 2. Bukan 2 ayat tuan-tuan, separuh muka. Start pada lepas tu tuan-tuan. Tak bani pula. Saya tak bani dah suruh jadi imam. Tak bani memang suruh terus. Jadi betul lah, saya ucap tahniahlah kepada Abang Haji Samsul. Ramadan baru ni tuan-tuan, Ramadan baru ni di Masjid Hasanah tu Bandar Baru Bangi. Kalau tuan-tuan pergi masjid, satu-satunya masjid di Bandar Baru Bangi yang kubah dia warna hijau, masjid besar tu, beliau jadi ni tadarus. Memang semua orang tadarus, tapi jadi naqib. Jadi naqib tuan-tuan ni. Selamat jalan Romeo ni jadi naqib sekarang, naqib Al-Quran, tadarus Al-Quran. Di sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beralih pada soalan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nuri tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang figure yang sangat kita kagumi tuan-tuan. Al-Quran pun menyebut kan, Rasulullah banyak macam uswatun hasanah lah kan, manusia yang akhlaknya yang terbaik dan sebagainya, penghulu kita, kekasih kita Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW belum lagi sampai ke Madinatul Munawwarah, tetapi penduduk Madinah telah menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah. Bila Rasulullah nak datang ni kan, dengar cerita saja, dengar khabar saja bahawa di Makkah sana ada seorang lelaki yang sangat hebat, lemah lembut kata-katanya kan, sopan santun kata-katanya, akhlaknya penuh dengan kemuliaan, Allahu Akbar kan, penampilannya, rupa parasnya, subhanallah. Jadi penduduk Mekah menunggu-nunggu, penduduk Madinah menunggu-nunggu ni, bila nak sampai Muhammad ni, bila ni, Allah tak sabarnya nak jumpa. Maka dalam hal ini ada seorang lelaki yang saya sebut tadi, Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah.
duta pertama yang dihantar ke Madinatul Munawwarah. Siapa dia Mus'ab ni? Mus'ab ini tuan-tuan, kalau dia pakai jubah ni, contoh, kalau dia pakai jubah ni, orang lain tak akan pakai jubah yang kain sama macam dia. Oh, hebat tuan-tuan. Minyak atar yang dia pakai, ud yang dia pakai tu, kalau yang dia pakai tu orang lain tak akan mampu beli tuan-tuan. Hebat, dia kaya. Parent dia subhanallah, mak ayah dia seorang pembesar, seorang yang sangat kaya. Kan? Tiba-tiba suatu hari Mus'ab ni kata, wahai ibuku, aku nak mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak dia kata, Mus'ab, jika kamu nak mengikut Muhammad tu, kan, kalau kamu nak follow Muhammad tu, maka kekayaan tidak akan ikut kamu, kebesaran tidak akan ikut kamu, pangkat kedudukan tak akan ikut kamu. Kamu pilih mana nak? Ya, aku akan tinggalkan segala kekayaan. Aku tak mahu segala kekayaan, tapi aku nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Mus'ab pergi ke Madinatul Munawwarah. Mus'ab dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan, menjadi duta pada ketika itu. Kan? Mus'ab ni hebat tak hebat dia ni tuan-tuan? Ketika dia wafat, ketika dia meninggal tuan-tuan, dah orang yang saya kata tadi pakai kain yang orang lain tak boleh nak mampu nak beli, orang lain tak boleh nak mampu nak beli, tapi dia ketika wafat, ketika meninggal tuan-tuan dan puan-puan, bila tutup bahagian kepala nampak kaki, tutup bahagian kaki nampak kepala. Allahu Akbar. Meninggalkan segalanya demi Islam. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mana sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi mempersaudarakan dua puak yang sedang bertelagah. Pertama, ya, Nabi SAW mempersatukan Aus dan juga Khazraj, dua puak yang senantiasa bertelingkah. Ni, nah, Pelabuhan Kelang dengan Shah Alam, balah contoh-contoh, bukan Pelabuhan Kelang Shah Alam di Malaysia, di Jamaika. Ada juga nama tu. Nabi SAW mempersatukan Aus dan juga Khazraj. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, Nabi nak menyambut Nuh, orang yang berada di Makkah Al-Mukarramah, yang penuh dengan sifat. Orang Mekah ni dia bekeng tuan-tuan. Orang Mekah ni dia garang, dia tegas. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan selalulah pergi ke Mekah kan, beza orang Mekah dengan orang Madinah. Beza tak? Oh, beza tuan-tuan. Kalau dekat Mekah tuan-tuan, kita pergi beli tuan-tuan jubah, kita tanya hadza kam, tanya kan, kita pegang jubah hadza kam, cakap Arab kan kono, hadza kam, ini berapa ringgit? Haji, hadza kam, dia tak layan tuan-tuan. Khamsin, dia jawab khamsin, 50 dan 50 riyal. Kita tanya lagi hadza kam khamsin, dia macam marah tuan-tuan. Mun tak beli pun tak apalah, dia kata. Orang Mekah, orang Madinah, hajjah ta'al hajjah, ummi ta'al min aina, Malaysia bagus, Malaysia Nurhalijah, dia kata. Orang sampaikan nak meraihkan kita tu tuan-tuan, dia tertukar yang mahal dengan murah. Ta'al hajjah ta'al mahal, tertukar murah dengan mahal dipanggil, patut murah kan, punya dia menak. Itu beza kan, polis dia. Cuba kita berada di Makkah Al-Mukarramah kan, kita nak solat, kadang-kadang kita Allah takut dengan orang ramai dan sebagainya, asal dan solat, asal tempat yang dapat tu solat Allah, haji tarik ruh, dia marah tuan-tuan, dia jerit tu tuan-tuan, 4-5 saf dia dengar, dia tu tak kan, garang tuan-tuan, hajat ya Allah hajat, ya Allah tuan-tuan, garangnya. Kita berada di Raudhah tuan-tuan, Madinatul Munawwarah, berada dekat Raudhah tu tuan-tuan, polis haji salah, haji salah, haji qum, haji salah. Dia senyumnya dengan lembutnya suaranya, Allahu Akbar. Kira sebab dekat Raudhah tak boleh sujud lama, tak boleh nak zikir, tak boleh dia solat boleh. Sebab tu kalau kita duduk kat Raudhah kan, kita dapat mayang kat Raudhah, lepas salam bangun. Lah, assalamualaikum, bangun lagi. Janji dengan kawan tadi 4 rakaat aje, 8 rakaat dah, tak bagi can kat kita. Kita tunggu berdiri kan. Solat haji solat. Allahu Akbar. Jadi Nabi nak mula-mula Nabi satukan dua puak yang bertelagah di Madinah.
Dan Nabi nak menyambut orang daripada Mekah tu yang dengan keadaan begitu tu, yang dengan tinggal hartanya, yang dengan tinggal familynya, yang dengan bersusah payahnya datang daripada puncak Mekah nak pergi ke Madinah. Nabi nak sambut, Nabi nak satukan dengan orang-orang Aus dan juga Khazraj yang dinamakan Ansar, orang Mekah dinamakan Muhajirin. Maka inilah kehebatan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh ambil tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan kita sekarang ini, tuan-tuan ni, ibu ayah yang berada di hadapan saya ini, subhanallah, penuh dengan kemesraan, penuh dengan sifat tolong menolong, penuh dengan sifat-sifat yang orang kata mahmudah, yang terpuji, baik. Lambat tahu kawan sakit pergi ziarah. Ni ibu-ibu kat belakang, subhanallah. Jangan hilangkan, tuan-tuan. Jangan hilangkan barakah itu, tuan-tuan. Akan tapi tambah lagi kemesraan. Ini macam malam ini, alhamdulillah. Sebab itulah kunci apa? Kunci perpaduan negara Islam Madinatul Munawwarah. Orang Ansar yang terima orang Muhajirin, Nabi asuh, Nabi didik, menerima orang Muhajirin, orang Ansar terima orang Muhajirin, beri makanan, beri tempat tinggal, duduk rumah saya. Awak sekarang ni saudara saya. Awak berkenan yang mana anak saya? Awak berkenan yang mana anak saya? Ambil. Nak satu, nak dua? Ataupun isteri saya sanggup pisahkan untuk awak, wahai orang Muhajir. Subhanallah, tuan-tuan. Bagaimana Nabi membentuk Madinatul Munawwarah. Allah Rabbi. Macam kita lah, tuan-tuan. Macam barangkali saya dengan Abang Haji Samsul contohnya. Abang Haji Samsul orang Muhajirin, kita orang Ansar. Orang yang berhijrah. Apa kita buat? Kita jangan kata tak ada job lah tu. Bila tak ada job baru ingat Allah. Contoh bukan Abang Haji Samsul. Abang Haji Samsul bila berhijrah makin banyak jobnya. Malam tadi berlakon nampak dekat Astro. Ratah. Yang baru nak sedar, Allah ambil anak baru nak sedar. Kita ni mudah sangat, tuan-tuan. Mudah sangat kita menghukum. Ataupun bila kita kata tak lama tu, 5 hari je. 5 hari buka baliklah tudung tu. Buka sungguh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni yang duduk mendoakan dia yang tak elok dan sebagainya. Cabaran, tuan-tuan. Cabaran kita. Yang paling dekat sekali kat office lah. Ni contoh malam ni dapat kekuatan daripada perkongsian Abang Haji Samsul. Dapat kekuatan. Esok aku nak turun sembahyang asar dekat surau. Esok aku nak turun. Esok kat office. Dengar awam bang kat surau tingkat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun siap-siap tutup laptop bersama. Siap-siap nak turun. Kawan kita pun tanya, mana? Nak turun surau je sembahyang asar. Amboi. Alim nampak nak mati dah ke? Alim nampak nak mati dah ke? Duduk balik kita, tuan-tuan. Duduk balik tak jadi turun level 3. Tengok cabaran. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ayah saya kasih sekalian, hijrah Nabi SAW sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan kita. Bahkan setiap hari kita kena ambil kekuatan dari segitu. Dia ditanya pula, dia kata, dok, ya tadi kan Nabi tak jaga Muharram, apa kita sambut satu Muharram? Memanglah yang mula buat tu Sayyidina Umar. Dah kenapa Muharram? Kenapa tak ambil Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi? Kenapa tak ambil bulan kelahiran Nabi, menjadikan bulan yang pertama dalam bulan Islam, dalam tahun Islam? Sebab mengambil sempena bulan Muharram terletaknya selepas bulan Zulhijjah. Kenapa? Kerana bulan Zulhijjah berjuyun-duyun manusia dari seluruh pelosok dunia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masyair, mengerjakan fardu haji, yang menangis-menangis, yang merau-merau, yang tak tidur malam memohon keampunan di Arafahnya, di Minanya pada bulan Zulhijjah. Maka mengambil orang yang balik daripada buat haji ni, orang yang baru lepas daripada mengerjakan fardu haji, seperti seorang budak yang bersih fitrah, mengambil daripada itu suci, bersih daripada segala dosa, balik daripada musim haji, datang bulan Muharram, kita start bulan Muharram lah sebagai permulaan tahun hijrah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, ikatan persaudaraan kita pada malam ini kena satukan. Jangan biarkan ada sesiapa pun yang menggugatnya. Jangan, tuan-tuan. Kita kena jaga betul-betul ikatan persaudaraan ini, kerana ialah antara barakah dan juga kekuatan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat kali itu lebih masa Allahu Akbar lillahil hamd. Lepas ni tak mari dah. Hari tu kita juga dengan Syekh Karim tak mari dah. Mari pula malam ni.
Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghijrahan yang Nabi bawa itu bukan sekadar Nabi berhijrah, Nabi pergi kepada Madinah, Nabi bukan sekadar hijrah tanpa membawa apa makna. Mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama, maka hijrah yang dibawa oleh Nabi itu apa? Selain Nabi membina masjid, Nabi mengeratkan hubungan silaturahim di antara dua puak. Maknanya tuan-tuan memberikan gambaran kepada kita bahawa kita di kalangan jemaah pun kena begitu. Di kalangan setiap masyarakat pun kena begitu. Kena ada sentiasa rasa kasih sayang di antara sama kita. Itulah hijrah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk kepada soalan yang pertama, pusingan yang kedua kepada Abang Samsul. Tuan-tuan, nak berhijrah ni bukan satu benda yang senang. Nak didik diri kita jadi manusia yang baik bukan mudah. Nak istiqamah di atas kebaikan yang kita buat bukan satu benda yang paling mudah. Nak, dengan kita tengok berita ataupun kita tengok video yang terbaru, buat budak pakai biru tu, budak biru tu, tak, dia pukul mak dia. Tuan-tuan, orang kita, kalau kita ajak pada benda yang baik, sebahagian daripada kita ajak dalam majlis ilmu, tak ramai yang nak datang. Kita ajak buat benda baik, tak ramai yang nak buat. Tapi kalau kita suruh orang kita bergaduh, berapa ramai datang? Sekampung datang, 2 kampung datang. Jadi nak bagi gambaran pada kita tuan-tuan, berkaitan dengan soalan Abang Samsul ni, apa sebenarnya cabaran lah ataupun halangan Abang Samsul sendiri untuk berhijrah, untuk istiqamah, bersolat semayang dan seumpama dengannya. Silakan. Sekali lagi kepada Al-Fadilatul Syekh Ustaz Imam Muda Nuri, seterusnya ahli panel yang saya hormati, tuan guru saya Al-Fadilatul Syekh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, serta tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang saya hormati sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Soalan yang cukup baik tentang cabaran. Baik, bila sambut tahun baru ataupun kita tahun baru hijrah atau tahun baru Masihi, benda yang biasa dibuat tuan-tuan dan puan-puan bila masuk tahun baru ialah azam. Azam baru. Dulu dia badan dia 70 kilo. Azam dia kali ini dia nak kurus. Target dia 50 kilo. Kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan, dia akan cuma bertahan azamnya itu 5 ataupun 7 hari. Azam seterusnya ialah dia berazam untuk simpan duit. Dia tak mau nak makan banyak dekat kantin ke apa ke, dia tak mau. Dia nak kurangkan makan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, azam dia itu cuma boleh bertahan seminggu. Azam apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Azam bekerja keras. Dia nak kerja lebih masa. Mungkin dia boleh bertahan sebulan. Apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Azam dan selalunya azam tinggal azam. Azam bin Zulkifli. Dia tinggal nama. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk mahal hijrah. Tahun baru hijrah, kebanyakannya yang wanita dulu dia tak berhijab. Masuk tahun hijrah, ada kawan-kawan saya dia berhijab. Alhamdulillah. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan masuk tahun hijrah, dia berazam, dia nak mai solat berjemaah. Tiap-tiap hari dia nak mai berjemaah solat. Rumah dia dekat masjid. Dan dia nak mai. Dan kita doakan semoga dia boleh mai tiap-tiap kali. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ujian untuk dia nak istiqamah untuk datang amat sukar. Sebab apa? Sebab standard tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata ujian Allah akan timpakan setiap individu, dia ikut beza ikut individu tersebut. Kalau dia macam Abang Hazri kita ni, dia DJ radio tuan-tuan dan puan-puan, setan yang datang interview ataupun datang goda dia, standard DJ radio setan juga. Kalau dia seorang selebriti, sama juga tuan-tuan dan puan-puan, yang datang goda dia selebriti setan juga. Begitu juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ni pun, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk yang datang ni mai goda tuan ni selani di pukul 9. Dalam hati ni bukan semua dah cakap bila nak habis, kau balik nak makan ni, semua dah bisik dekat hati tuan-tuan dan puan-puan.
Bukan saya kata, ini tuan guru saya kata, ni audio kuliah keluar dalam Facebook tuan-tuan dan puan-puan, live. Tuan guru saya siapa? Al-Fadil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi. Dia kata begitu, dan saya panjangkan mengikut kata hadis Nabi SAW. Dia kata apa? Sampaikanlah olehmu dariku walaupun satu ayat. Saya nak kongsi, nak panjang-panjangkan pasal apa? Pasal saya tak pandai. Tapi memang saya dah lalui tuan-tuan dan puan-puan, dan dalam Al-Quran saya selalu bawa tafsir sebab saya suka baca terjemahan. Banyak cerita tentang apa yang Ustaz baca tentang hijrah ini ialah pengorbanan. Dalam lagu pun tentang hijrah pun juga ada lagu dia cerita pengorbanan. Bolehkah saya nyanyi sikit Ustaz? Oh, dan cakap telefon Ustaz. 1 Muharram detik permulaan. Lagu dia Kita tak mau ambil abad mula, kita ambil part tengah-tengah. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan. Saya cikgu lagi apa ni? Cikgu saya lagi pandai. Nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, pengorbanan. Kalaulah saya ini dikenali tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya apabila kita berhijrah, pertama hilang apa? Hilang kerja. Tuan-tuan, saya juga ada anak. Anak saya 3 orang, 2 orang pakai pampers, seorang belum dah tak pakai pampers. Kalau fikir logik tuan-tuan dan puan-puan, logik akal kita ni, hang nak makan apa Samsul? Hang nak kerja apa Samsul? Tapi sampai ke hari ni tuan-tuan dan puan-puan, promosi sikit. Besok saya di TV Al Hijrah 2 Samsul. Semalam Johnny Togo. Kerja ada tuan-tuan dan puan-puan. Ada 2 Samsul 7.30 waktu maghrib. Dia perempuan juga. Yang tengok tak cerita lelaki-lelaki ni. Dia rating perempuan. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin macam mana? Rezeki dari Allah, bukan daripada manusia. Makhluk tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Tapi kadang-kadang dia mai juga tuan-tuan dan puan-puan. Mai apa? Mai aku besok ni nak bayar hutang ni, rumah tak bayar, kereta tak bayar, anak duit tuition tak belum bayar ni tak ada. Pernah jadi. Sebab itu kita tuan-tuan dan puan-puan, daripada sejarah Nabi SAW, yang berhijrah itu disebut muhajir. Yang menyambut itu disebut apa? Ansar. Apa yang Nabi Tuan Guru saya cerita tadi, orang Ansar ini adalah orang yang menyambut dan memberikan kebanyakannya pertolongan. Yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, antara seorangnya yang tak disebut ialah Saidina Abdurrahman Auf. Saidina Abdurrahman ni adalah peniaga yang cukup kaya di Makkahul Mukarramah mengikut kitab Ar-Rahiqul Matum tulisan Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri yang disyarahkan oleh tuan guru saya Datuk Rashidi Jamil Al-Rashid kepada saya. Saya syarahkan balik kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang cerita dia. Dia kaya di Makkah. Nak hijrah hang boleh, tinggal semua kata hang. Sampai di Madinatul Munawwarah, apa dia nak buat? Dia pinjam duit kepada orang Ansar. Orang Ansar bagi bantuan kepada dia, tunjuk dekat mana pasar, dan dia meniaga sampai dia kaya. Apa jadi dengan orang yang berhijrah di Malaysia, di tanah Malaysia ini tuan-tuan dan puan-puan? Ada orang yang berjaya. Seorang pemuda yang kerdil, tangannya cacat, kakinya pendek. Dia seorang pakar motivasi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikut logik akal, tak mampu buat kerja tukar kapet di masjid-masjid. Tapi atas kepercayaan seorang orang yang dinamakan orang Aus, yang memberi kepercayaan kepada dia, dia sekarang adalah usahawan kapet yang berjaya di Malaysia. Boleh tengok IG dia Ustaz Apa nama dia? Sukur. Kalau fikir logik akal tuan-tuan dan puan-puan, takkan dia mampu nak tukar kapet. Tapi atas kepercayaan orang Ansar Malaysia yang memberi galakan, yang memberi bantuan kepada dia, dia berjaya. Kita jangan jadi penghukum, sebab terlalu banyak orang yang menghukum di tanah Malaysia ini ataupun di sini. Orang nak berubah, ayo kita sama-sama bagi semangat. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kawan saya Adam Kori. Dia mu'alaf, dia ni orang bangsa Cina.
dapat hidayah tanpa dakwah daripada kita orang Islam. Dia sendiri dapat hidayah, dan kemudian apabila dia masuk Islam, memeluk Islam, kita pula anggap dia malaikat, jangan buat dosa langsung. Sehingga kan dia takut, tuan-tuan dan puan-puan. Takut nak berjalan. Dan baru-baru ini syukur alhamdulillah dia mendapat tokoh Ma'al Hijrah Mu'alaf. Tuan-tuan, saya lalui detik yang cukup sukar. Makan tak ada, kereta nak bayar tak ada, rumah nak bayar tak ada. Tak ada siapa tolong, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang pandang sinis, ada orang mengata, ada orang cakap yang bukan-bukan. Tapi saya ulang balik, tuan-tuan dan puan-puan, saya baca Quran hari-hari, sehingga kan saya ada 3 orang guru Al-Quran. Guru saya kata baca Quran saja. Saya berulang-alik pergi ke Masjid Lalasana, duduk di masjid, duduk itikaf di masjid, sampailah saya jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi bawa saya ke majlis-majlis ilmu, adalah sikit dapat duit pampers, sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan, sikit-sikit duit minyak dan sebagainya. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya tutup, siapa nak balik sekali boleh balik, tapi sebelum balik dekat bawah nanti saya jual krepek ubi, krepek pisang pedas. Siapa yang sudi jadi orang Ansar, boleh tolong beli dekat bawah. Beli sambil-sambil bantu, bukan bantu saya, bantu tugas saya sebagai orang pendakwah. Pergi sana pergi sini, minyak bukan boleh pergi masuk dekat Shell, bagi tahu dekat dia aku nak pergi berdakwah ni, bagi aku minyak free. No way. Dekat bawah nanti boleh tengok, ataupun saya dah bawa 2 minyak atar. Saya pergi Mekah, balik saya bawa minyak atar. Walaupun dekat tabung haji, orang tabung haji pun kadang-kadang dia pakai minyak wangi hak benda lain. Ni minyak atar asli, ada 2 bauan, kasturi emas dan juga za'faran. Yang jual dekat bawah pun juga tuan-tuan dan puan-puan adalah seorang selebriti. Beliau adalah penyanyi rap kumpulan One Nation MC. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bersama dengan kawan-kawan yang mula nak berubah, kawan-kawan lain akan mengajak kawan-kawan yang sama sealiran. Macam Datuk Pahamin Rejab, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau adalah dulu kaki tangan kerajaan yang cukup besar dan kemudian berada di Asia, dan sekarang ini buat kerja dakwah. Sebab apa? Sebab semua orang-orang datuk-datuk, tan-sri-tan-sri yang hebat mula rasa nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi penghukum, ayuh kita jangan mengajar, kita mengajak untuk manusia berbuat kebaikan. Ujian sememangnya di atas bumi ini Allah sebut dalam Al-Quran, memang ujian untuk kita, maka berjayalah mereka-mereka yang bersabar. Ayo kita doa kepada semua orang supaya sentiasa sabar akan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, maka benarlah tuan-tuan, daripada kesimpulan cerita saudara Samsul Ghawraw ini, apa yang boleh saya kaitkan dan buat kesimpulan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirun. Dunia ni adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Nak jadi orang baik, nak hidup di atas agama Allah, nak buat kebaikan, maka penjara bagi mereka untuk meraih syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Allah kata, wahai manusia, kamu ni orang yang miskin, tidak ada apa-apa. Kalau kamu nak hidup senang, mesti ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafirun, maka adalah syurga bagi orang-orang yang kafir, tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada cerita daripada Abang Samsul Ghawraw memberikan inspirasi kepada kita bahawa yang pertama, berilah peluang, berilah sokongan kepada orang-orang yang nak berhijrah di jalan Allah. Berikanlah bantuan, berikan apa yang mampu kita beri untuk mereka yang berdakwah di jalan Allah. Maka kita yang sudah berada di atas agama Allah, maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah di atas agama dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, sebagai penutup pusingan yang ketiga, sebagai kesimpulan, jangan balik lagi. Krepek kena beli je lagi. Itu syarat dia. Kata Ansar. Kata Ansar, itu syarat. Sebelum kita keluar daripada pintu. Kalau tak, pintu tutup. Krepek satu seorang. Ya, baik, kesimpulan tuan-tuan, pusingan yang ketiga dan sebagai kesimpulan lah tuan-tuan.
Apa persediaan kita Al-Fadhil Ustaz dalam kita nak mempersediakan diri kita menuju ke alam akhirat? 1 minit daripada sekarang. Jadi sebelum tu saya terlupa sebab saya tengah kerepek. Kerepek saja. Di sini tuan-tuan, kita buka satu soalan lah sebenarnya. Ada satu soalan sebenarnya. Kita ada satu soalan, sesi soal jawab di antara jemaah dengan ahli panel. 2 sahabat ahli panel. Dan yang seterusnya tuan-tuan, dengan ini saya mewakili Masjid Tabung Haji Kelana Jaya melancarkan tabung Jom Imarah Masjid. Jadi saya mengharapkan kepada tuan-tuan untuk memenuhkan tabung itu sebelum kita balik. Selain beli kerepek, penuhkan tabung tu. InsyaAllah mudah-mudahan untuk kita hidupkan dengan majlis ilmu tuan-tuan. Jadi sebelum kita pergi kepada pusingan yang ketiga, pusingan penutup dan terakhir, maka kita bukalah satu soalan daripada jemaah untuk tuan-tuan tanyakan bersempena dengan kita berada pada malam berhaitan hijrah. Dipersilakan. Jam sudah menunjukkan 9 suku, 9.16. InsyaAllah kita masih ada lagi 25 pusingan. 25? Ya. Baik, ada soalan tuan-tuan. Apa-apa sahaja soalan diberikan. Nak tanya kerepek kat mana pun boleh tanya. Jangan takut tuan-tuan. Baik, saya kata soalan saya sini jawab. Apa antara perubahan hijrah dengan Dulu masa berlakon tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dapat skrip, apakah yang saya buat ialah saya merujuk kepada orang yang terdahulu ataupun buku. Buku apabila nak berlakon tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mengenali apakah watak tersebut. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Stanislavski yang diberi judul, buku itu ialah How to Build Your Character. Dan dalam situ tuan-tuan dan puan-puan, dia menulis berceritakan tentang rasa ruang ataupun sedar diri, sedar ruang. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya berhijrah, benda itu adalah sebenarnya dah dibawa oleh Nabi SAW ataupun dalam Islam. Sedar diri, sedar ruang. Apabila kita solat, kita kena sedar diri bahawa kita sedang solat. Apabila kita sedang berjamaah, kita kena sedar diri, sedar ruang kita sedang berjamaah. Dan kita kena tahu, kalau kita sebagai seorang imam, kita kena sedar diri, sedar ruang kita sebagai seorang imam. Kalau kita sebagai makmum juga begitu. Kalau kita sedang berpuasa juga begitu. Begitu juga dengan lakonan. Dalam lakonan kita jadi siapa saja. Saya pernah jadi pelukis, saya pernah jadi orang kaya, saya pernah jadi datuk, saya pernah jadi macam-macam. Dan kita berlakon dalam ruang tersebut, ruang legar tersebut. Apabila lebih lakonan kita, bermakna kita akan over. Begitu juga dengan kehidupan. Apabila kita lebih, maka kita akan pergi jatuhnya dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi yang itu saya rasa saya belum ditanya, saya jawab ataupun saya kongsi dalam begitu. Wallahu a'lam. Teruskan kepada pusingan yang ketiga yang terakhir sebagai kesimpulan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman. Apa persediaan kita untuk kita menghadap hari akhirat dalam masa yang diberikan 1 minit daripada sekarang. Imam Mudiduri. Tuan-tuan dan puan-puan, saban tahun kita berada dan kita menyambut Ma'al Hijrah ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka apa kata kali ini kita hijrahkan, yang pertama sekali iaitulah kita hijrahkan keyakinan kita kepada Allah. Tadi kita cerita banyak Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, Abdul Rahman bin Auf, semua itu yang mana keyakinan dia subhanallah tak mampu kita tandingi keyakinan dia bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hijrah ibadah kita tuan-tuan. Kita selalu doakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Kan? Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong kami, ya Allah tolong aku, ya Allah untuk aku memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadahku, ya Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Hijrah ibadah kita ya Allah tuan-tuan, kan? Barangkali sebelum ni kita jarang bangun malam. Kita cuba tuan-tuan. Kita cuba sebelum kita dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga, ke hijrah akhlak kita. Akhlak kita dengan isteri, akhlak kita dengan suami, akhlak kita dengan parent kita, dengan mak, dengan ayah kita. Mak apa khabar? Bulan ni Alun tak balik mak, minta maaf ya mak. Okey. Syurga kita tuan-tuan dan puan-puan. Kan?
akhlak kita dengan anak-anak, cara kita marah macam mana, cara kita tegur macam mana, akhlak kita tuan-tuan dan puan-puan dengan jiran kita, Allahu Akbar. Akhlak kita dengan adik-beradik kita, kita koreksi balik, kita muhasabah balik. Allah, dengan Alung tu sudah 3-4 tahun dah tak pergi, benda kecil aja gaduh, Tupperware yang kita bagi tu dia tak pulang balik, 4 tahun tak pergi. Allahu Rabbi, hijrah tuan-tuan, berubah kan, ubah kita punya akhlak kita. Dan yang seterusnya keempat, hijrah keluarga kita. Kita sebagai ketua keluarga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sebab apa? Ayat ini berkait sebab apa? Sebab sebelum kita dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Allahu Akbar. Andai kita pergi malam ini, andai kita dihijrahkan pada malam ini, daripada rumah 3 tingkat, daripada rumah besar, daripada rumah kecil kepada yang lebih kecil, daripada anak pinak yang ramai kepada seorang diri, daripada rumah yang terang benderang kepada rumah yang gelap gelita. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itu Allah ingatkan kita kan, perhatikan apa yang kita buat bekal ini dari amal-amal kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan kepada kita, especially sebagai seorang ketua keluarga, ayah, mak, untuk kita ubah diri kita, untuk kita ubah keluarga kita menjadi keluarga yang dekat dan juga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya ibu ayah yang berada di hadapan saya ini adalah ibu ayah yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menghiasi dan juga mengimarahkan rumah-rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kita untuk berubah daripada yang baik kepada yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ada sedikit tips atau maksudnya untuk kita mulakan langkah hijrah kita. Allah saya bacakan satu ayat yang membakar semangat saya supaya saya sentiasa istiqomah dalam amalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah yang Al-Quran maka bertambah-tambah lagi imannya. Semoga mereka tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu tuan-tuan dan perempuan sebenarnya memberi kepada kita setakat ini, kalau disebut nama Allah, Allah orang memanggil kita datang solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah kita masih berada di rumah ataupun kita sudah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita sudah takut apabila Allah sebut nama Allah, bergetar atau tidak hati kita ini apabila orang sebut nama Allah? Kalau tidak, maka kita kena tingkatkan lagi iman kita. Kerana kata Hamka, jika ingin mencari orang-orang Islam, datanglah, lihatlah mereka solat di masjid ketika solat Jumaat ataupun solat Aidil Fitri atau solat Aidil Adha. Tapi kalau ingin lihat orang beriman, lihatlah, datanglah masjid ketika solat subuh.
Berapa ramai orang yang datang solat subuh berjamaah, tengok berapa ramai iman mereka ataupun di manakah tinggi iman mereka. Wallahu a'lam. Baik. Forum kita tuan-tuan yang dirahmati Allah bersempena dengan kita berada pada malam penghajatan hijrah. Kesimpulan yang terakhir, yang pertama yang saya boleh simpulkan tuan-tuan apa dia? Sentiasalah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala penghijrahan kita, apa yang kita telah lakukan ini akan diberikan kesudahan oleh Allah dengan tempat yang lebih baik bagi kita. Banyakkan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan hijrah bersempena dengan kita menghijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasikan diri kita untuk terus berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam atas agama Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya mewakili kedua sahabat ahli panel mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak tabung haji dan juga pengurusan Masjid Tabung Haji Kelana Jaya, dan juga kepada tuan-tuan para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidak lupa kepada audio kuliah secara live dibawakan secara Facebook kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah dengan pertemuan kita. Saya mohon maaf dan ampun anda ada terkasar batas, silap kata dan seumpama dengannya. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertemuan kita bukanlah pertemuan terakhir. Mudah-mudahan pertemuan kita, insya-Allah kita bertemu di masa-masa yang akan datang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.